Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. InsyaAllah kita sambung majlis yang terakhir pada hari ini berkenaan kitab Taqribul Ba'id ila Yaumil Aid. Sambung perbahasan topik seterusnya, hukum melakukan khutbah raya sebanyak sekali. Itu tadi dah. Rukun dua khutbah raya. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin bahawa rukun dua khutbah raya adalah seperti mana dalam perbahasan rukun khutbah sembahyang Jumaat. Jadi rukun khutbah sembahyang raya itu sama macam Jumaat, dari sudut kena puji Allah Ta'ala, selawat ke atas Nabi, wasiat taqwa, baca ayat Quran dan doa kepada segala umat Islam. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa apabila dapat difahami keserupaan antara khutbah raya dan khutbah Jumaat, maka seorang pengkhutbah raya tersebut perlu memulakan khutbahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi naik mimbar terus Alhamdulillah. Ataupun sebelumnya itu akan disunatkanlah disebut takbir 9 kali. Kemudian berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berwasiat kepada diri sendiri dan orang ramai dengan takwa, membaca ayat Al-Quran dan berdoa pada dua khutbah tersebut. Dia sebiji macam rukun yang berada pada khutbah Jumaat. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Tuhfatul Muhtaj bahawa diwajibkan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikan wasiat takwa pada khutbah yang pertama dan kedua. Maknanya khutbah yang pertama dan yang kedua mesti ada 3 ni, wajib. Tak boleh tinggal salah satu pada dua khutbah. Membaca ayat Al-Quran pula dibaca pada salah satu daripada dua khutbah raya. Jadi kalau baca ayat Quran tu, kalau tak baca ayat Quran tersebut pada khutbah pertama, disunatkan untuk baca diwajibkan untuk baca pada khutbah kedua. Kalau tak ada, maka tidak sah khutbah raya tersebut. Kemudian sedangkan doa kepada orang yang beriman pula hanya pada khutbah yang kedua, kerana doa ni penutup. Jadi penutup ni kena dekat belakang lah. Jadi untuk khutbah yang kedua sahaja doa ni ada. Jadi puji pada Allah, selawat dan juga takwa. Wasiat takwa tu mesti ada dua-dua khutbah. Adapun ayat Quran boleh pilih sama ada khutbah pertama ataupun khutbah kedua, tapi kebiasaannya orang akan guna khutbah pertama dah lah. Kalau dia nak ulang sekali lagi ayat Al-Quran dalam khutbah kedua, tak ada masalah. Kemudian dia berdoa pada khutbah yang kedua. Bukan itu sahaja, bahkan segala sunat-sunat ketika khutbah raya juga sama seperti mana yang dilakukan pada khutbah Jumaat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala dalam Sunan Ibnu Majah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah keluar pada hari raya puasa atau hari raya kurban ke tempat sembahyang raya.
Baginda Nabi SAW berkhutbah dalam keadaan berdiri, kemudian duduk selepasnya, kemudian berdiri semula. Ni kalau khutbah raya bolehlah. Mana khutbah raya antara benda yang disunatkan ialah diri lah. Tapi dalam khutbah dalam khutbah Jumaat tu tak disunatkan berdiri kalau mampu. Tak disunatkan berdiri kalau mampu, bahkan memang kena berdiri. Bahkan kalau dia tidak berdiri, hukum dia tidak sah khutbah tersebut kalau khutbah Jumaat. Adapun untuk khutbah raya tak ada masalah. Dia nak duduk pun tak ada masalah. Sebab nama pun khutbah raya tu khutbah yang sunat. Jadi dia punya keringanan dia agak sedikit ringan berbanding khutbah Jumaat yang fardu. Macam kita semayang lah, semayang fardu dengan semayang sunat lagi ringan daripada semayang fardu. Buktinya kalau kita ini mampu untuk berdiri, maka kita nak semayang sunat duduk boleh. Nak ittija' atas pandangan asah boleh, nak mengiring. Tapi kalau terlentang tak boleh lah kalau kita mampunya. Kemudian kalau orang yang tak mampu untuk baca ayat Quran di khutbah tu, boleh tak dia terjemah? Maka saat topik seterusnya menterjemahkan ayat Al-Quran pada khutbah raya. Syekh Ibn Qasim Al-Abbadi rahimahullah telah menjelaskan dalam Hasyiah Ibn Qasim ala Tuhfah Muhtaj bahawa orang yang lemah membaca Al-Quran tidak boleh menterjemahkan ayat Al-Quran ketika berkhutbah raya. Bahkan hendaklah orang tersebut berdiri dengan qadar bacaan ayat Al-Quran tersebut. Hal ini berlaku kerana luput kemu'jizatan Al-Quran apabila ia diterjemahkan ke dalam bahasa selain bahasa Arab. Begitu juga dalam semayang kalau dia tak reti baca Al-Fatihah, maka dia kena baca ayat yang boleh dia baca. Kalau tak ada juga, maka zikir ya tadi Al-Baqiyatus Salihat, sekadar bacaan Al-Fatihah itu. Kalau tak boleh juga, wukuf, berdiri sahaja. Qadar bacaan Al-Fatihah. Ni berdiri qadar untuk dia tu dapat baca ayat Quran. Qadar mana? 10 saat, 10 saat. Duduk saja, diam. Kerana Al-Quran tidak boleh diterjemahkan. Adapun terjemahan Quran yang ada sekarang ni tu dipanggil naw'un minat tafsir. Dia sebahagian daripada tafsir. Jadi terjemahan kita tu pun termasuk tafsir dah. Memadai berkhutbah raya dengan hanya terdapat 2 orang. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Tuhfatul Muhtaj bahawa memadai memperdengarkan khutbah raya tersebut kepada seorang sahaja. Seperti mana semayang berjemaah kita disunatkan untuk semayang itu walaupun ada 2 orang saja, seorang tu imam, seorang makmum, maka khutbah raya pun sama. Kerana khutbah raya itu untuk memperingatkan orang. Jadi ada orang, maka sunatlah untuk berkhutbah. Hal ini berlaku kerana khutbah itu disunatkan jikalau terdapat orang lain sekurang-kurangnya berdua. Berdua ini termasuk pengkhutbah dan juga orang yang nak dengar khutbah. Kurang-kurang tu dapat 2 orang, maka sunatlah untuk berkhutbah. Keharusan duduk ketika membaca rukun khutbah. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap keharusan duduk ketika berkhutbah. Jadi waktu khutbah raya boleh tak dia nak duduk untuk imam ni ataupun pengkhatib ni? Khilaf ulama. Pandangan pertama dapat difahami daripada seseorang boleh membataskan khutbah raya dengan hanya menyebutkan rukun-rukunnya sahaja, itu boleh seseorang melakukannya dalam keadaan duduk menurut pandangan asah. Jadi kalau khutbah raya tu dia nak buat rukun saja, boleh tak? Boleh. Maka sahlah untuk dia kata boleh juga dia nak duduk. Sebut rukunnya. Malah sangat nak raya sangat. Dia sebut rukun saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah radhiyallahu taala anhu dalam Sunan Ibnu Majah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah di atas untanya. Jadi Nabi berkhutbah di atas unta. Jadi unta duduklah. Mana berdiri atas unta? Tambahan lagi, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu dan Sayyidina Al-Mughirah radhiyallahu taala anhu pun berbuat sedemikian, iaitu berkhutbah di atas unta. Pandangan yang kedua, mesti seseorang itu berdiri juga ketika menyampaikan khutbah seperti mana 2 khutbah Jumaat. Yang mana? Syarat sah untuk khutbah Jumaat itu ialah berdiri pada keseluruhan khutbah. Tapi untuk khutbah raya tidak perlu. Boleh nak berdiri, boleh nak duduk. Khutbah raya tidak disyaratkan seperti sabitnya syarat pada khutbah Jumaat. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa berlaku perbezaan pandangan ulama terhadap syarat sah khutbah raya, sama seperti khutbah Jumaat ataupun tidak. Khilaf. Pandangan pertama berdasarkan apa yang dapat difahami daripada ibarat Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala,
tidak disyaratkan pada dua khutbah tersebut seperti mana dalam syarat sah dua khutbah Jumaat, daripada suci dirinya daripada najis. Daripada yang pertama tu bayan. Macam mana yang kata syarat sah khutbah tu? Daripada suci diri daripada najis. Jadi kalau khutbah raya dia tu nak kentut, tak ada masalah. Sunat sahaja untuk dia tu berkhutbah dalam keadaan suci. Kemudian menutup aurat. Menutup aurat memanglah wajib je. Memanglah sunat, tapi dia wajib lah depan orang. Tapi kalau contohnya kita boleh kata kalau dia tu khutbah, khutbah tu tak ada orang nampak badan tu imam, jadi dia pun londeh kering, boleh. Dia maknanya dia berkhutbah dalam keadaan tidak menutup aurat. Dan orang lain nampak, orang lain tak nampak sebab tempat tertutup, tak apa. Nak kata bolehnya dia tu tak tutup aurat ketika khutbah raya dan sebagainya. Apa-apa lagi lah yang syarat sah khutbah. Sedikit sangat pandangan ulama yang bercanggah dengan pendapat ini daripada para al-ashab asy-Syafi'iyah. Majoritinya guna pandangan A. Namun begitu, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab dan At-Tahqiq dengan bahawasanya sunat bagi seseorang berwudu untuk melaksanakan khutbah selain khutbah Jumaat. Sunat untuk berwudu, mana menyucikan diri daripada daripada hadas, untuk khutbah selain Jumaat. Adapun khutbah Jumaat wajiblah atas khatib tu. Kalau makmum tak ada wudu waktu tu pun tak ada masalah. Makmum perlu ada wudu waktu nak sembahyang dia. Waktu dengan khutbah tidak disyaratkan untuk berwudu. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini radhiyallahu taala anhu telah menyatakan bahawa ini merupakan pandangan yang mu'tamad. Ini mu'tamad dia. Pandangan yang kedua berdasarkan apa yang dapat difahami juga daripada ibarat Imam Al-Mutawalli rahimahullahu ta'ala, disyaratkan sahnya dua khutbah raya tersebut seperti mana sabit syarat sahnya itu pada dua khutbah Jumaat. Sabit juga. Jadi wajib dia itu berwudu, wajib menutup aurat dan sebagainya. Sifat dua khutbah hari raya itu seperti mana dua khutbah Jumaat, kecuali berdiri sahaja. Ni faham kata berdiri tak wajib. Maka dapat difahami daripada ibarat Al-Mutawalli tadi bahawa dua khutbah raya itu turut disyaratkan suci dirinya daripada najis dan menutup aurat. Adapun berdiri tak payah. Habis. Perkara sunat ketika berkhutbah raya. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj terdapat beberapa perkara sunat dalam pelaksanaan dua khutbah raya, iaitu yang pertamanya duduk antara dua khutbah. Jadi kalau dia tak mau duduk, nak berdiri saja pun boleh. Tapi sunat duduk macam duduk antara dua khutbah. Dia itu fasil, pemisah antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Kemudian seterusnya memberi salam ketika naik ke atas mimbar, seperti mana berlaku pada khutbah Jumaat. Naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian memperdengarkan khutbahnya kepada orang lain. Bila kata memperdengarkan, makna dia mengangkatkan sedikit suara, kemudian orang lain dengarlah. Orang lain dengar. Kemudian seterusnya keadaan khutbah dalam bahasa Arab. Ni payah sikit kita ni. Ni bukan rukun ni, semua khutbah dalam bahasa Arab. Ni payah. Ni memang kita tak beramal hak ni ya. Syekh Ibn Qasim rahimahullah telah menjelaskan dalam Hasyiah Ibn Qasim bahawa sunat khutbah berbahasa Arab, meskipun orang yang mendengarnya bukan orang Arab sekalipun. Ni bukan masalah isu rukun kena Arab ke tak. Ni seluruh khutbah Jumaat, khutbah raya tu sunat bahasa Arab. Syekh Ali Asy'ibram Malisi telah menerangkan dalam hasyiah dia bahawa para ulama memberikan hukum sunat berkhutbah dalam bahasa Arab kerana melihat khutbah hari raya itu bukan semata-mata memberikan peringatan sahaja, bahkan kebanyakannya menurut kelakuan Nabi SAW. Dia tidak semata-mata untuk memberi peringatan. Bahkan ni sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabinya Nabi khutbah bahasa Arab, tak ada bahasa lain, bahasa Arab sahaja. Jadi kita pun disunatkan untuk khutbah bahasa Arab. Tapi ini jarang berlaku di Malaysia. Kalau ada pasti viral. Hal ini berlaku disebabkan para ulama menilai khutbah itu nisbah ibadat yang dianjurkan oleh syarak. Jadi macam sembahyang semua ucapan zikir bahasa Arab, jadi tak ada bahasa Melayu. Kenapa? Kerana dia ibadat. Gitu juga khutbah. Khutbah tu bukan semata-mata beri peringatan, tapi dia satu ibadah. Bila satu ibadah, macam mana Nabi buat? Nabi buat dengan bercakap bahasa Arab, maka kita pun disunatkan untuk bercakap bahasa Arab.
Berkhutbah junub. Jadi pas mayang pacu air mani contohnya. Ni tak ada kerja pas mayang nak duit masuk tok khatib tempat tu, dia pun macu air mani. Junub lah, takkan nak mandi. Macam mana? Adakah memadai ayat Quran yang dibaca tu ketika khutbah? Memadai dengan makna kalau dibaca ayat Quran ketika khutbah tu, sah tak khutbah tu? Nak buat macam mana junub? Syarat sah khutbah tak syarat untuk suci. Sunat saja atas pandangan mu'tamad. Jadi bolehlah dia khutbah dalam keadaan junub. Cuma isunya ialah kalau dia baca ayat Quran, sah ke tak khutbah tu? Sebab sekarang ni dia baca Quran, hukum dia haram. Syekh Ali Asy-Syubran-Malisi rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Hasyiah Ali Syubran-Malisi ala Nihayatul Muhtaj bahawa jikalau seseorang berkhutbah itu junub, lalu dia membaca ayat Al-Quran tanpa mengkosakkan bacaan Al-Quran, bahkan mengkosakkan zikir sahaja, adakah memadai bacaan ayat Al-Quran tersebut kerana mendidik kepada bacaannya? Kerana mendidik kepada bacaannya itu diri ayat Quran. Kan dia baca tu ayat Quran dah, walaupun dia niat zikir, ataupun tidak, kerana orang yang berjunub tidak akan jadi bacaannya itu Al-Quran, melainkan dengan khosak Al-Quran. Jadi kita nak hukum macam mana orang junub baca ayat Quran walaupun dia niat zikir? Adakah sah? Sah tu ditilik dari sudut ayat tu kan dah ayat Quran lah, walaupun niat zikir ayat tu tetap ayat Quran. Hasyiah Al-Bijirmi Al-Iqna' sebut walaupun dia niat zikir, wajib juga jaga tajwid ketika membaca ayat Al-Quran tersebut walaupun dia niat zikir. Kalau atas pandangan yang mengatakan ataupun tidak macam mana? Tidak mendidik kepada diri ayat tu ayat Quran, bahkan mendidik kepada bahawasanya ayat Quran yang dibaca itu bukan khosak Quran, maka tak jadi Quran lah. Macam mana? Jawapannya ialah tidak memadai bacaan ayat Al-Qurannya itu pada khutbah hari raya. Bahkan tidak sepatutnya berlaku taraddud. Taraddud ni tak pasti jawapan dia apa pada menjawabnya. Jadi menurut Syekh Ali Syubran-Malisinya tidak sah khutbah itu, kena ganti orang lain. Seperti mana berlakunya taraddud tadi pada Syekh Ibn Qasim dalam hasyiah dia. Syekh Ibn Qasim kata fihi nazar, tidak ada jawapan, ada taraddud lah situ. Nak beri hukum apa? Sah ke? Kalau sah atas dasar ayat yang dibaca tu ayat Quran tu sendiri, ataupun tidak sah atas dasar dia tu dah khosak zikir. Jadi Quran walaupun Quran tetap dia jadi zikir lah, tak jadi Quran. Jadi Syekh Ali kata tak sah, tak memadai. Hal ini berlaku kerana apabila orang berjunub tersebut mengkosakkan zikir, maka ia tidak menjadi Al-Quran. Kerana orang berjunub kaedahnya nak jadi Quran kena kosak Quran. Kalau tidak kosak Quran, tidak jadi ayat Al-Quran. Berbeza dengan orang yang tidak berjunub. Kalau orang yang tidak berjunub, dia tak kosak Quran pun jadi Quran juga. Maka ia dikira seperti tidak membaca Al-Quran kerana tidak mengkosakkan bacaannya itu Al-Quran. Dia tilik kat situ. Kaedahnya orang junub kalau nak baca Quran, kalau nak baca Quran kosak Quran. Kalau nak baca Quran, nak dapat pahala Quran tu kena kosak Quran. Tapi tak bolehlah sebab dia berjunub, dia kena kosak zikir. Jadi bacaan Quran orang yang berjunub tidak jadi Quran, melainkan kosak. Beza dengan orang yang tidak berjunub. Orang yang tidak berjunub dia baca Quran walaupun tak kosak, jadi juga Quran. Berkhutbah junub dan membaca ayat Al-Quran dengan kosak Al-Quran, lagu mana? Tadi kosak zikir. Kosak zikir tak sah. Sekarang ni dia kosak Quran, sah tak? Walaupun haram. Syekh Ali Syubran-Malisi rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam hasyiah dia bahawa apabila berkhutbah junub lalu dia membaca Al-Quran dengan kosak bacaan Al-Quran, adakah memadai ataupun tidak? Memadai sini ada sama ada sah ataupun tidak khutbah tu? Jawabnya ialah memadai dan sah khutbahnya dengan bacaan ayat Al-Quran tersebut. Adapun haramnya orang junub membaca Al-Quran merupakan perkara luaran yang lain. Itu benda lain. Ni khutbah sendiri. Sah tak sah walaupun haram. Macam semayang yang kita ambil sejadah orang lain. Sejadah orang lain hukum ni haram. Ambil sejadah orang lain tanpa izin, kemudian kita semayang atas sejadahnya. Sah tak semayang? Sah. Dah yang haram tu aridi, perkara lain. Hak ni pun haram ni aridi dari sudut bacaan Quran tu sendiri. Tapi untuk khutbah sah. Adapun haramnya orang yang junub membaca Al-Quran, sesungguhnya telah ada perkara yang bernama Al-Quran, sama ada dengan zat ataupun sifat. Seketika perkhutbah yang junub tersebut membaca Al-Quran dengan kosak bacaan Al-Quran. Jadi kalau perkhutbah yang junub tadi baca Al-Quran, kosak Quran, dia ada zat dan sifat Quran. Zat dari sudut ayat tersebut ayat Quran, sifat dari sudut dia dah kosak untuk baca Quran, maka
ayat Quran itu bukan semata-mata zat ayat Quran, bahkan memang sifat dia Quran. Sebab dia ada qasatlah hati untuk baca Al-Quran. Habis. Keharusan berkhutbah dalam keadaan mengiring. Ni bolehlah try. Siapa jadi khatib untuk khutbah tu, abang Ketua Imam kata, sediakan katil, saya nak mengiring. Nak khutbah mengiring, malah ada berdiri. Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Nihayatul Muhtaj bahawa harus bagi seseorang berkhutbah dalam keadaan mengiring meskipun mampu untuk berdiri sekalipun. Tu Jadi buat benda baru, kita suruh tu imam suruh orang kati tok kat depan tu. Tu kita ambil mic lah, tak payahlah mic atas khutbah tu. Kita pun mengiring lah, sambil bagi peringatan kepada orang. InsyaAllah baru juga. Bernazar untuk berkhutbah dalam keadaan berdiri. Ni tak ada kerja belaka ni. Aku bernazar bahawasanya, contohnya aku bernazar bahawasanya aku nak berkhutbah dalam keadaan berdiri. Maka Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullah ta'ala telah menjelaskan dalam Nihayah bahawa jikalau seseorang bernazar untuk berkhutbah raya dalam keadaan berdiri, maka wajib atasnya untuk berkhutbah dalam keadaan berdiri, seperti mana yang dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam rahimahullah. Sebab apa? Sebab berdiri dalam khutbah raya ni sunat. Kalau khutbah Jumaat wajib dah. Jadi bernazar dengan benda sunat sah lah. Jadi kena buat. Duduk sebelum khutbah pertama hari raya. Ni antara sunat yang perlu dibuat. Dia naik tangga tu, dia duduk sekejap. Sunat. Lepas tu dia berdiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam. Ataupun dia naik bagi salam, lepas tu duduk sekejap, lepas tu berdiri, bertakbir 9 kali, lepas tu startlah khutbah. Boleh juga. Nak kata ada azan, tak ada azan. Kalau azan, kalau khutbah Jumaat tak apa, Assalamualaikum warahmatullahi, duduk sekejap, ada azan. Syekh Ad-Damiri rahimahullah ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash bahawa berlaku perselisihan pandangan dalam kalangan ulama berkaitan duduk sebelum melakukan khutbah pertama, seperti mana khutbah Jumaat pada khutbah raya. Jadi kalau khutbah Jumaat dia duduk sebentar, bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia duduk. Dia duduk tu imam tu bila azan. Lepas tu sekali baru dia start Alhamdulillah. Jadi khilaf. Pandangan pertama merupakan pandangan sahih. Sunat duduk sebelum melakukan khutbah pertama seperti mana berlaku pada khutbah Jumaat. Jadi bagi salam dulu, duduk sekejap. Sebahagian ulama antaranya ialah Imam Al-Khawarizmi rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa perlu seseorang itu duduk sebelum berkhutbah kadar muazzin melaungkan azan pada hari Jumaat. Akan tetapi pandangan tersebut tidak benar. Jadi ada pandangan mengatakan duduk kadar azan. Lama sikit tapi pandangan itu pandangan yang bukan sawab, bukan betul, tersalah tu. Ni bukannya Jumaat. Ini bukan Jumaat, ni hari raya. Pandangan yang benarnya ialah duduk dengan ringan, dengan kadar duduk yang ringan dengan kadar seseorang boleh berehat. Duduk sekadar berehat lah. Tarik nafas sekali dua, betul berdiri lah. Itu tak perlu sampai kadar azan tu, tak payah. Kemudian pandangan kedua, tidak disunatkan untuk duduk sebelum khutbah pertama raya, hari raya. Hal ini berlaku kerana hanya sahaja pada khutbah Jumaat itu disunatkan duduk untuk menunggu muazzin melaungkan azan sehingga selesai, sedangkan azan tersebut tidak sabit ketika sembahyang hari raya. Dia tilik dari sudut ini bukannya khutbah Jumaat, yang mana khutbah Jumaat tu imam tu betul khatib tu duduk sebab nak tunggu azan. Hak ni mana ada azan, ada tilik ke situ. Tapi itu bukan pandangan mu'tamad. Tu. Isi kandungan khutbah raya. Apakah yang kita nak khutbah? Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Minhajut Talibin bahawa isi kandungan khutbah raya puasa itu perlu berkisarkan tentang zakat fitrah. Tentang tu itu lebih. Tentang zakat fitrah. Tak tahulah kita khutbah tahun ni bercakap pasal apa. Boleh jadi dia cakap pasal amalan bulan Ramadan lah. Tapi anaknya zakat fitrah. Sebab waktu tu waktu untuk
waktu untuk bayar zakat fitrah. Sebaliknya, jikalau khutbah tersebut merupakan khutbah raya korban, maka isi kandungannya itu berteraskan ibadat korban, penyembelihan binatang untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, sembelih binatang. Maka akan ada cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan sebagainya tu. Syekh Ad-Damiri rahimahullah ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash bahawa perlu mengajarkan manusia berkaitan zakat fitrah dan ibadat korban tersebut dengan jelas dan dapat difahami oleh mereka. Jadi khutbah tu tak payah berlerak, tak apa, asal sampai maksud. Bukan itu sahaja, bahkan perlu memperingatkan hukum-hukum berkaitan dengan zakat fitrah dan ibadat korban tersebut, kerana ia merupakan benda yang layak dibicarakan pada waktu itu dan kerana mengikuti perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua sebab kenapa kita sembahyang hari raya, khutbah dia ialah zakat fitrah kalau hari raya puasa. Kalau hari raya korban berkaitan sembelihan. Kerana pertamanya itu waktu yang layak untuk kita cakap berkenaan dengan dua tu. Dan yang keduanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'us sunnah. Takbir dalam khutbah raya. Takbir pula. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Minhajut Talibin telah menyatakan bahawa pengkhutbah perlu membuka khutbah yang pertama dengan 9 kali takbir. Jadi dia Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi duduk sekejap, kau dah berehat. Naik semula, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 9 kali khutbah kedua pertama, sedangkan khutbah yang kedua dengan 7 kali takbir. Syekh Ad-Damiri rahimahullah taala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa perkara ini berlaku kerana Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud rahimahumullah taala telah menyatakan bahawa ia sebahagian daripada sunnah. Ia sebahagian daripada sunnah. Jadi hak ni okey, betul tu, sebahagian daripada sunnah. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam Sahih Al-Bukhari. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah menyatakan bahawa dengan perkataannya itu kita berpendapat dengan sepertinya. Perkataannya apa dia? Perkataan Ubaidillah tu, kami berpendapat sepertinya. Iaitu apa dia? Iaitu ada takbir, sabit takbir dalam khutbah raya. Ia sebahagian daripada sunnah Nabi. Namun begitu, pandangan tersebut merupakan pandangan yang dhaif. Dia kata, ini kata An-Najmul Wahash. Hal ini kerana Ubaidullah itu merupakan seorang tabi'in. Maka seorang tabi'in apabila menghukumkan sesuatu itu sebagai sunnah, maka terdapat dua pandangan. Pandangan pertama, pendapat yang paling masyhur. Jadi kalau tabi'in, sebab itu kita kata rahimahumullah. Kalau sahabat tak apalah, semua sahabat adil. Kullu sahabati udul. Setiap sahabat itu adil. Tapi ni tabi'in. Jadi kalau tabi'in kata sunnah, kalau sahabat kata sunnah, tidak ada kritikan. Tapi kalau tabi'in kata itu sunnah tanpa ada sanad yang jelas daripada sahabat dan marfu' sampai Nabi SAW, maka dipertikaikan. Terdapat dua pandangan. Pandangan pertama, pendapat yang paling masyhurnya, hadis tersebut bertaraf mauquf. Bila kata mauquf, dia terhenti pada sahabat sanadnya itu. Dia tidak marfu', tidak terangkat sampai Nabi SAW. Mauquf ni hadis yang terhenti pada sahabat. Jikalau kita berpendapat dengan pandangan ini, maka ia merupakan perkataan sahabat yang tidak terkenal, yang tidak dikenali, majhul. Siapa dia sahabat tu? Maka tidak boleh dibuat hujah sama sekali atas pandangan yang sahih. Jadi hadis yang mauquf terhenti pada sahabat. Sekarang ni sahabat tak jelas siapa sahabat tu. Jadi tak boleh buat hujah, tidak boleh buat hujah kata ini sunat. Jadi sunat wajib ni hujah, perlu pada hujah. Kalau dalil tu dhaif, tidak boleh buat hujah. Sekarang ni kita nak hukum dia itu sunat. Dia itu sunat tu perlu ada hujah. Jadi sekarang ni hujahnya sekarang ni, dia ni hadis yang bertaraf mauquf, terhenti pada sahabat, tapi sahabat tu majhul. Sedangkan Ubaidillah ni tabi'in. Dia kalau mauquf, hadis tersebut mauquf, memang terhenti pada sahabat sungguh dan mencukupi syarat-syarat hadis hasan ataupun sahih, tu boleh tahan lagi lah, boleh buat hujah. Boleh buat hujah. Ni sekarang ni tak tahu siapa sahabat tu, majhul. Yang kedua, hadis bertaraf marfu' yang mursal. Hadis yang bertaraf marfu' yang mursal. Marfu' sampai pada Nabi, tapi mursal. Mursal ni terhenti pada tabi'in. Mana Ubaidillah ni tak ada syarat tentang sahabat kepada Rasulullah tak. Dia terus kata ini sunnah. Ni marfu' yang mursal. Jadi jikalau berlaku atas pandangan ini, maka hadisnya itu mursal yang tidak boleh dibuat hujah dengannya. Kerana hadis mursal itu perlu disokong dengan dalil yang lain, yang mana dalil lain itu sahih ataupun hasan, baru boleh jadi hujah.
tak, tidak boleh jadi hujjah. Jadi mursal lah. Mursal terhenti pada Ubaidillah sungguh lah. Tidak ada sahabat lain lagi. Segala takbir yang disebutkan ini merupakan mukaddimah kepada khutbah raya, bukannya ia sebahagian daripada khutbah raya. Jadi dalil dari sudut dalil Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud tu dhaif lah, tapi dari sudut sunatnya takbir tu sunat juga, mungkin ada dalil lain lah. Segala takbir yang disebutkan ini merupakan mukaddimah kepada khutbah raya, bukannya ia sebahagian daripada khutbah raya. Jadi bukannya rukun takbir tu, tak, sunat saja. Kalau tak buat pun tak ada masalah. Demikian yang dinaskan dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Hal ini berlaku kerana pembuka kepada sesuatu kadang-kadang ia bukannya sebahagian daripada mukaddimahnya. Beza dengan pembuka yang mana dia itu mukaddimahnya. Contohnya Fatihah, pembukanya bismillah. Bismillah sebahagian daripada Fatihah. Contohlah. Surah Al-Baqarah, pembukanya Alif Lam Mim. Alif Lam Mim sebahagian daripada Baqarah. Tapi untuk takbir dia itu mukaddimah, tapi dia bukan bahagian daripada khutbah. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala dalam Mughnil Muhtaj dan Syekh Muhammad Ar-Ramli dalam Nihayatul Muhtaj telah menjelaskan bahawa khutbah hari raya ini terdapat takbir padanya kerana menyerupai sembahyang hari raya. Menyerupai saja. Hal ini kerana dalam sembahyang pada rakaat yang pertama itu terdapat 9 takbir. Betul lah. Hal ini kerana dalam sembahyang pada rakaat yang pertama itu, bukan ini. Betul. Iaitu 7 kali takbir tambahan, 1 kali takbiratul ihram dan 1 kali takbir rukuk. Maka jadi 9 lah. Adapun rakaat yang kedua terkandung padanya takbir untuk berdiri. Daripada sujud rakaat pertama terus naik rakaat kedua. Ada Allahu Akbar, ada Allah Ta'ala, Allahu Akbar, walaupun tak sunat angkat tangan lah. Kemudian 5 kali takbir tambahan dan 1 kali takbir ketika rukuk. Sebab apa 7? Sebab apa 5? Tu dah dibahas tadi. Disunatkan takbir berturut-turut ketika khutbah. Jadi bukannya tunggu lama, Allahu Akbar, lama sekejap, Allahu Akbar. Tidak. Dan berturut-turut itu pula secara berpisah-pisah, bukannya bersambung-sambung. Bersambung-sambung gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan. Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Minhajut Talibin wa Aunatul Muftin bahawa disunatkan mengucapkan takbir pada 2 khutbah raya tersebut secara berturut-turut. Demikian juga disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala dalam Rawdah At-Talibin wa Umdatul Muftin. Imam Asy-Syirazi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahawa berturut-turut pada takbir tambahan ini perlu diambil peringatan. Jika tidak berlaku sedemikian, niscaya luput tujuan sebenar ketika berlakunya diam yang panjang. Berturut-turut pada takbir tambahan ini perlu diambil peringatan. Ambil peringatan ni makna memberi perhatian lah. Jika tidak berlaku sedemikian, niscaya luput tujuan sebenar ketika berlakunya diam yang panjang. Tujuan sebenar untuk berkhutbah, tujuan sebenar untuk bertakbir itu. Sebab bertakbir itu bukannya nak bagi ada masa diam yang lama, tak ada. Untuk maknanya daripada start khutbah pertama tu sampai akhir tu dipenuhi dengan zikir dan juga peringatan pada orang. Jadi kalau dia Allahu Akbar waktu senyap lama itu tak mencapai lah tujuan maksud untuk takbir itu. Syekh Ali Syubran Malisi rahimahullah telah menjelaskan dalam hasyiah dia bahawa sunat juga bertakbir tersebut secara berturut-turut hal keadaannya satu kalimah per satu kalimah, bukannya bersambung-sambung. Tadi bukannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan. Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Syekh Ibnu Qasim Al-Abbadi rahimahullah telah menyatakan dalam hasyiah Ibnu Qasim Al-Abbadi ala Tuhfatul Muhtaj bahawa apabila para ulama menyebutkan sunat berturut-turut mengucapkan takbir, maka berhajat juga untuk disebutkan secara jelas bahawa disunatkan berturut-turut tersebut dengan cara menyebutkannya kalimah per kalimah. Kerana bila kata muwalak berturut-turut boleh jadi sambung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan yang dituntut syarak bukan sambung tapi waqaf. Satu kalimah per satu kalimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hal ini kerana dapat difahami daripada berturut-turut juga seseorang membaca takbirnya secara bersambung-sambung tanpa berhenti sehingga kesudahan takbir. Boleh faham itu. Sebab tu disebutkan lagi mualak lagi pula kalimah per kalimah, bukannya muttasil, sambung. Meletakkan zikir lain pada celahan takbir. Tengah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia boleh tak kata subhanallah, alhamdulillah ke macam mana?
Syekh Adamiri rahimahullah telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash bahawa jikalau seseorang telah memasukkan antara celah dua takbir tersebut dengan pujian kepada Allah Ta'ala dan tahlil, niscaya perbuatan tersebut suatu perkara yang baik. Tapi jangan sampai tahap putus mualak. Putus mualak antara takbir pertama dengan takbir kedua adalah khutbah yang pertama ataupun yang kedua. Jadi topik seterusnya mencelah-celahkan takbir dengan zikir. Adakah putus mualak takbir? Syekh Ali Shubran Malisi rahimahullah telah menjelaskan bahawa jikalau kita berlaku atas pandangan yang mengatakan bahawa harus dicelahi pada takbir tersebut akan zikir-zikir lain, maka adakah hukumnya khilaful aula ataupun tidak? Pandangan yang lebih dekatnya ialah khilaful aula. Dia kata kalau berlaku atas pandangan yang mengatakan harus celah-celah takbir tu kita zikir, maka hukumnya apa? Harus tu ada hukum lagi. Khilaful aula ataupun tidak? Dia kata khilaful aula. Kenapa? Hal ini berlaku kerana mendatangkan zikir-zikir tersebut di celah-celah takbir akan menyebabkan tidak berlakunya mualak yang dituntut ketika bertakbir pada dua khutbah raya. Khutbah raya tetap boleh khutbah, tidak putus dengan makna tidak sahnya, tidak sampai tahap tak sahnya khutbah raya dak. Khutbah raya masih sah, tapi tak ada lah sunat mualak tu dari sudut takbir tu. Jadi dengan sebab dia itu celah-celah dengan zikir lain, harus, tak ada masalah. Tapi kalau dibuat juga hukumnya khilaful aula, kerana dia telah memutuskan mualak antara takbir pertama hingga takbir kedua sampailah takbir ke-9. Tidak bertakbir di awal khutbah, adakah luput tuntutan bertakbir? Terlupa. Ni biasa jarang berlaku lah. Kalau khutbah tu terlupa takbir, yang biasa berlakunya terlupa takbir waktu semayang. Jikalau khutbah raya tidak mengucapkan lafaz takbir yang disunatkan seperti mana dibahaskan sebelumnya pada awal khutbahnya, maka berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap luput ataupun tidak tuntutan takbir tersebut. Khilaf. Adakah luput? Kalau luput, mana kalau buat pun tak dapatlah fadilat takbir awal khutbah tu. Tapi kalau tak luput, mana boleh untuk kita sebut Allahu Akbar di tengah-tengah khutbah. Pandangan pertama, Syekh Ibn Qasim Al-Abbadi rahimahullah sebut luput tuntutan sunat takbir tersebut seperti mana luputnya tuntutan takbir ketika seseorang telah membaca surah Al-Fatihah. Takbir di sini takbir tambahan itulah, takbir ziyadah. Pandangan kedua, Syekh Ali Shubran Malisi rahimahullah kata tidak luput tuntutan takbir. Pandangan ini dapat dikuatkan dengan perkataan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah dalam Asnal Matalib yang menukilkan pendapat Imam As-Subki rahimahullah, iaitu dituntut oleh syarak untuk memperbanyakkan takbir ketika pertengahan khutbah. Jadi kalau terlupa sekalipun atas pandangan kedua, bolehlah kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita pun cakap, lepas tu lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ni biasa kita dengar lah dekat khutbah pengkhatib kita yang baca khutbah raya. Tengah-tengah bagi cakap-cakap tu dia akan selitkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hukum orang yang melakukan satu khutbah sahaja. Ini tadi dah. Ulang balik Syekh Adamiri telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash bahawa jika seseorang berkhutbah dalam keadaan hanya satu khutbah sahaja, ataupun meninggalkan khutbah, ataupun meninggalkan sesuatu daripadanya, maka ia suatu perkara yang buruk dan tidak boleh mengulanginya lagi. Tak boleh ulang dah. Kalau dah buat, nak macam mana? Dia tinggal tu khutbah, balik lah kau. Lepas tu baru nak batal balik baca khutbah. Tak boleh lah. Tak ada lah. Ataupun satu khutbah saja, ataupun salah satu daripadanya. Salah satu daripadanya ni mungkin salah satu daripada rukun-rukun khutbah lah. Dia tak buat. Lepas tu habis macam tu je. Tak payah dia khutbah tu, tak dapat pahala khutbah yang sempurna. Sunat bagi para wanita mendengar dua khutbah. Ni kalau orang yang tak pergi semayang lah. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syibini rahimahullah telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj bahawa disunatkan ke atas para wanita untuk mendengar dua khutbah. Jikalau meninggalkannya, maka hukumnya makruh. Hal ni terkena pada siapa? Terkena kepada perempuan yang dianjurkan pergi masjid lah. Yang dianjurkan pergi ke masjid. Kalau dia tu tak pergi semayang, tapi padahal dia tu sunat untuk pergi semayang masjid. Dia pun tak pergi masjid semayang, dia semayang rumah, khutbah tu dia pergi juga. Disunatkan pergi juga. Kalau tidak, hukum ni makruh. Tinggal mendengar khutbah. Macam yang kita bahas yang sebelum ni, orang haid kalau nak pergi masjid untuk dengar khutbah, berdiri di depan pintu masjid kalau tempatnya sempit. Sebab apa? Sebab
apa nama tu, haid dari sudut tak boleh sembahyang, tapi khutbah mesti dengar juga, disunatkan dengar juga. Itu tertumpu kata bahawasanya bukan nak bermaksud mesti semua perempuan itu dituntut pergi masjid dah. Ni kalau nak pergi masjid untuk perempuan haid tu. Kalau nak pergi masjid juga, nak dengar khutbah, berdiri depan pintu. Kalau dia itu tidak dengar suara tu imam. Kalau dengar suara tu imam, tak ada masalah lah, tak duduk depan pintu pun, duduklah belakang mana pun, corak mana pun. Itu bagi orang yang perempuan disunatkan keluar pergi masjid lah. Adapun yang makruh ke haram ke, tu tak boleh lah, nak buat macam mana? Itu. Seseorang yang sampai ke dalam masjid dalam keadaan imam sedang berkhutbah raya. Dia mari lewat tu, imam dah khutbah dah, dia baru nak mari sembahyang raya. Terbukti. Jadi macam mana? Dia nak sembahyang raya dulu ke, lepas tu dengan khutbah, ataupun dengan khutbah dulu kemudian sembahyang seorang-seorang. Maka Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam Mughni dan Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullah dalam Nihayah telah menjelaskan bahawa sesiapa yang masuk ke dalam masjid lalu mendapati imam sedang berkhutbah raya, maka disunatkan ke atasnya untuk melaksanakan sembahyang tahiyatul masjid terlebih dahulu. Yang dulu kita bahas, seseorang bila berkhutbah kita melakukan sembahyang sunat, hukum dia makruh. Itu kalau kita dah sembahyang raya bersama dia, kemudian kita pun pakat bangun buat sembahyang lain, sembahyang duha ke, tu makruh lah. Tapi ni baru mari macam khutbah Jumaat lah, kita baru mari tu imam tengah khutbah, jadi sunat tahiyatul masjid, sunat juga. Tidak habis, tidak hilang tuntutan tahiyatul masjid tu. Sebab Nabi SAW pernah menegur seseorang yang masuk ke dalam masjid dalam keadaan Nabi sedang berkhutbah, dia duduk, Nabi tegur dia, berdiri semula, suruh sembahyang tahiyatul masjid. Kita mazhab Syafi'i tahiyatul masjid akan luput bila kita duduk. Tapi mazhab Maliki tak luput kalau duduk sekalipun. Boleh berdiri semula. Kemudian setelah selesai imam memberikan khutbah raya, maka hendaklah dia menunaikan sembahyang sunat hari raya. Ni kalau dah habis khutbah raya, dia kan tak sembahyang lagi. Dia sembahyang lepas tu. Mana dengan khutbah dulu. Namun begitu, jika dia menunaikan sembahyang sunat hari raya ketika masuk ke dalam masjid, maka hasil baginya 2 pahala, iaitu sembahyang sunat hari raya dan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ni kalau orang yang mari lewat. Yang dulu kata makruh tu, kalau dah sembahyang untuk imam, khutbah tu imam naik dah, dia pergi sembahyang sunat pula, tu makruh. Tapi hak ni bagi orang yang datang lewat. Jadi kalau dia datang lewat tu, imam tengah khutbah, sunat dia itu melaksanakan tahiyatul masjid kemudian dengar khutbah. Ataupun dia memang niat selalu dah sembahyang raya dan sembahyang tahiyatul masjid, ataupun niat sembahyang raya saja, tak ada tahiyatul masjid, juga hasil 2 pahala, sembahyang raya dan juga tahiyatul masjid. Kerana tahiyatul masjid ni boleh digabungkan dengan sembahyang lain. Maka hasil baginya 2 pahala, iaitu sembahyang sunat hari raya dan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tak ada masalah. Kemudian masuk masjid dalam keadaan imam sedang berkhutbah dan terdapat sembahyang yang perlu diqadha. Sekarang ni dia mari lewat, tapi dia tak sembahyang raya, dia nak sembahyang qadha sebab terlupa semalam sembahyang isyak, sibuk sangat dengan persiapan raya. Jadi macam mana hukumnya dia sembahyang isyak qadha sedangkan imam sedang berkhutbah dalam keadaan dia mari lambat? Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam Mughni Muhtaj dan Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullah dalam Nihayatul Muhtaj telah menerangkan bahawa jikalau seseorang masuk ke dalam masjid ketika imam sedang berkhutbah raya, hal keadaan terdapat sembahyang yang perlu qadha, kemudian dia mengqadhanya, maka telah hasil juga sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tak ada masalah untuk qadha. Yang sebab apa tak ada masalah? Sebab asalnya dituntut masuk masjid itu, walaupun tu imam sedang khutbah, sunat untuk sembahyang tahiyatul masjid. Tapi sekarang ni alang-alang dia sembahyang tahiyatul masjid, dia pun niat untuk qadha sembahyang subuh contohnya. Sah tak untuk tahiyatul masjid? Sah juga. Dan sah tak untuk sembahyang subuh qadha? Sah juga. Ataupun sembahyang isyak qadha tadi, sah juga. Kerana sembahyang tahiyatul masjid itu boleh digabungkan dengan sembahyang lain. Seseorang yang sampai ke tanah lapang dalam keadaan imam sedang berkhutbah raya. Tadi masjid, ni tanah lapang pula. Tadi kalau dalam masjid kita mari sunat buat tahiyatul masjid, sedangkan sekarang ni tanah lapang ni mana ada tahiyatul masjid. Jadi macam mana? Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini dalam Mughni dan Syekh Ar-Ramli rahimahullah dalam Nihayah telah menerangkan bahawa jikalau seseorang sampai ke tempat tanah lapang sedangkan imam sedang berkhutbah raya, maka disunatkan duduk dan mendengarnya tanpa perlu menunaikan sembahyang tahiyatul masjid, kerana tempat yang luas tersebut bukannya masjid serta melewatkan sembahyang hari rayanya. Dia perlu
untuk duduk. Sunat duduk, tak sunat untuk sembahyang raya. Tak sunat untuk sembahyang raya, tak sunat untuk tahiyatul masjid saja, tak sunat untuk sembahyang raya yang ada terkandung dalamnya tahiyatul masjid, dan tak sunat untuk sembahyang qada ataupun tak disunatkan untuk dia sembahyang qada yang terkandung padanya tahiyatul masjid. Tapi untuk tanah lapang, dia mari saja tu imam khutbah, dia kena duduk. Sunat duduk. Sebaliknya, jika takut akan luputnya waktu sembahyang hari raya, maka hendaklah didahulukan sembahyang hari raya, kemudian mendengar khutbah raya yang disampaikan. Jadi kalau dia tu tanah lapang, dia sembahyang tanah lapang, kita mari-mari, ada waktu banyak lagi. Jadi kita duduk, lepas habis selesai khutbah, kita pun baru sembahyang. Ataupun kalau dia dah sempit waktu, lagi 5 minit nak habis waktu dah, dia sembahyang dulu, kemudian dengar khutbah raya. Melewatkan sembahyang raya ketika berada di tanah lapang. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughnil Muhtaj bahawa jikalau seseorang yang berada di tempat yang luas atau tanah lapang dan dirinya melewatkan sembahyang kerana mendengar khutbah imam, maka dirinya boleh memilih sama ada hendak menunaikan sembahyang rayanya di tanah lapang tersebut ataupun pada tempat yang lain. Jadi berada di tanah lapang dan dirinya melewatkan sembahyang kerana mendengar khutbah imam. Jadi sekarang ni dia lewatlah sembahyang. Sekarang ni dia mari tanah lapang, tu imam tengah khutbah. Sunat dengan khutbah, kita duduk dulu. Kemudian kita sunat pula sembahyang raya. Ini sembahyang raya kat mana? Di situ juga ke atau tempat lain? Maka dia kata boleh pilih sama ada sembahyang tempat tu juga, tanah lapang, ataupun tempat lain, sama ada rumah dan sebagainya. Hal ini berlaku selama mana tidak takut luput waktu sembahyang raya lah, boleh pilih. Sebaliknya, jika takut berlaku luput masa sembahyang raya, maka perlu menunaikan sembahyang raya tersebut di tanah lapang ataupun tempat yang luas tersebut. Kena tempat tu juga. Sebab kalau nak pilih tempat lain, tak ada dah. Ini luput waktu. Dituntut untuk sembahyang raya secara tunai, adaan, bukannya qadaan. Disunatkan imam mengulangi khutbah kepada orang yang tidak sempat mendengarnya. Mana contohnya orang baru mari, tu imam habis dah khutbah. Tu imam habis dah khutbah. Tiba-tiba tengok orang baru mari. Disunatkan untuk mengulangi khutbah. Ni tak jadi kat kita ni. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj dan Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullah dalam Nihayah telah menerangkan bahawa imam yang telah selesai berkhutbah raya disunatkan atasnya untuk mengulanginya semula supaya orang yang luput dapat mendengarnya, meskipun orang yang luput tersebut ialah orang perempuan sekalipun, kerana mengikuti perbuatan Nabi SAW. Nabi SAW pernah dia ulang, baru mari orang tu diulang semula khutbah tu, walaupun yang mari itu perempuan sahaja sekalipun. Perbuatan Nabi tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim rahimahullah. Syekh Ali Asy-Syubran Malisi rahimahullah telah menjelaskan dalam hasyiah dia bahawa disunatkan perkara tersebut selama mana tidak berlaku kedatangan orang ramai secara berterusan. Kalau ramai berterusan, mampu itu imam sampai ke zuhur khutbahnya. Jadi kalau kita tengok, ada lagi 2-3 rombongan, bolehlah 2-3 kali lagi. Tapi kalau sampai berterusan tu, sampai zuhur ke apa, nampak lebih daripada 3 kali tu, 4-5 kali, jeng juga tu imam tu. Tu imam pun nak beraya juga. Maka tu tidak disunatkan. Habis. Sebelum khutbah yang disyariatkan dalam agama Islam, Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala dan Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala telah menyatakan bahawa dalam agama Islam terdapat 10 jenis khutbah yang disyariatkan kepada umat Islam. Pertama, khutbah Jumaat. Kedua, khutbah raya puasa. Ketiga, khutbah raya kurban. Keempat, khutbah gerhana matahari. Kelimanya, khutbah gerhana bulan. Keenam, 4 khutbah. Keenam ni 4 khutbah. Keenam ni 4 khutbah. 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada satu lagi tertinggal tu. Ada satu lagi tu tinggal. Ada tinggal satu lagi tu. Jadi yang akhirnya 4 khutbah ketika dalam pelaksanaan haji. Tu kena pergi buat haji tu. Ada khutbah di Arafah dan sebagainya. Ni 9 tu. Ada terlepas satu sebenarnya. Ni khutbah istisqa terlupa. Tambah itu khutbah istisqa. Tertinggal. Khutbah istisqa. Semaya istisqa kan ada khutbah juga. Tinggal tu. Jadi kita tulis khutbah istisqa. Khutbah sembahyang istisqa. Baru cukup 10. Semua khutbah ini berlaku selepas sembahyang, kecuali khutbah Jumaat dan khutbah hari Arafah sahaja berlaku sebelumnya. Khutbah Jumaat dengan khutbah hari Arafah yang pelaksanaan haji itu saja berlaku sebelum. Adapun semua selepas. Setiap daripada 10 khutbah tersebut mempunyai 2 khutbah, kecuali 3 khutbah ketika haji.
Semua 10 ni ada 2 khutbah. Kecuali 3 khutbah dalam pelaksanaan haji, hanya ada 1 khutbah saja, bukan 2. Tu kena gibat haji lah, kita tak detail kat sini. Tak ada nak cari. Hal ini kerana 3 khutbah ketiga haji tersebut dilakukan dengan 1 khutbah sahaja. Wallahu a'lam. Lesah. Puji-puji itu hanya mustahak bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan hamba hidayah dan taufik. Hidayah dan taufik, bukan dah taufik. Dah gimana? Dah taufik pada menuliskan dan taufik pada menuliskan secara ringkas risalah ini. Hamba mula menulisnya pada waktu pagi jam 6.40 pagi 12 April 2023 hari Rabu bersamaan 21 Ramadan tahun 1444 Hijriah, dan siap menulisnya pada jam 5.46 petang 15 April 2023 hari Sabtu bersamaan 24 Ramadan tahun 1444 Hijriah. Ni 4 hari yang kita tulis. Jadi kelang kabut sikit lah. Sebab asalnya tak tulis pun. Asalnya dulu kita tulis dah risalah ni, tapi 30 muka surat tu pun zaman degree. Jadi page ni admin page ni minta suruh kita berikan tazkirah berkenaan hari raya. Jadi kita alang-alang tu kita buat tulis lah kita risalah ni. Jadi kita pun buatlah tulis 4 hari selesai. Mudah-mudahan mendapat manfaat bagi diri hamba dan sekalian pembaca seperti mana asalnya. Asalnya itu kitab Minhajut Talibin Tuhfah Nihayah tu, dengan berkat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muka surat sebelah tu ada ijazah. Jadi ijazah ni kita ijazahkan kepada siapa yang telah mendengarnya daripada awal sampai habis. Sebab ada salah-salah tu, typo-typo tu. Kalau baca sendiri kan silap faham ke? Ada typo-typo tertambah atau terkurang tu. Jadi ijazah ini hanya sah untuk orang yang telah mendengar majlis daripada awal sampai habis. Ajastukum jami'ah, saya ijazahkan kepada kalian yang mendengar daripada awal sampai habis sahaja. Ini dengarlah sampai habis. Kalau tak dengar sampai habis sampai sekarang ni, takat ni aku ada lagi 2-3 kelas tak masuk, qada dah semula. Baru sah ijazah tersebut. Jadi yang tu ada sign bawah tu ni kena jumpa lah. Kena jumpa lah nak sign tu. Jumpa kat Terengganu ada, Pulau Pinang ada. Kalau Pulau Pinang sampai 10 Syawal saja. Lepas tu kat Terengganu lepas tu. Tu cop pula. Cop dan sign. Bolehlah bila-bila jumpa tu. Wallahu a'lam. Selesailah kita. Setakat itu sahaja yang mampu kita berikan. Biasanya kita tahlil, tak tahlil lah ni kitab kita sendiri, tahlil apa benda orang hidup ni. Jadi tahlil sendiri lah. Setakat itu saja, maaf salah dan silap. Segala pembetulan tu dah buat dah. Ada typo terkurang tertambah tu, tersilap ke apa, tu betul sendirilah, kita dah pembetul dah. Sebab tu sahnya hanya orang dengar pada awal sampai habis ya. Yang tak dengar pada awal sampai habis tu dengar dulu. Takut silap faham lagi. Kenapa tiba-tiba tajuk satu topik begini ada 2 kali. Ada yang 2 kali, kadang-kadang kali pertama tu rakaat pertama sembahyang raya, yang kali kedua rakaat kedua sembahyang raya. Jadi bukannya tertambah lebih kurang itu ya, ada lah benda tu. Kita kata dah kita ikut tertib. Yang mana asalnya menghidupkan malam raya tu ada di belakang kitab Minhajul Talibin. Masalah ru'yah al-hilal tu berada di belakang sekali, tapi kita kedepankan kerana kita ikut tertib masa. Kita akan mula dengan melihat anak bulan dulu. Maka kita buatlah masalah berkaitan dengan anak bulan dulu sampailah kita khutbah raya. Pas khutbah raya selesai dah, lepas tu kita pun pergi raya lah. Tak ada lah tu je. Selesai lah hak tu, dari suluk syarak dia selesai situ, iaitu khutbah raya habis selesai. Bertebaranlah di bumi untuk di rumah orang raya pula. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.